Nabi Adam dan Hawa. Kita bukan berasal daripada mana-mana makhluk yang lain. Yang teori-teori lain mengatakan kita berasal daripada beruk. Beruk pun confused. Beruk tu beruk ke dia manusia? Dia pun pening kan? Tak. Kalaulah manusia berasal daripada beruk, yang kita tengok beruk yang sedia ada ni tak bertukar pula jadi orang. Tak. Kalau ikut teori Charles Darwin itu, itulah teorinya. Jadi hina sangat kita ni disamakan asal usul kejadian kita daripada binatang. Sedangkan asal manusia itu daripada Allah Ta'ala yang menjadikan asbabnya Nabi Adam dan Hawa alaihimassalatu wassalam. Jadi bagi kita orang beriman ni mudah nak percayalah. Kita ni ada asal usul yang telah diletakkan dalam Quran. Kemudian persoalan kedua tadi, hendak ke mana? Kita ni nak ke mana? Jawapannya nak mati. Itu jawapan dia. Tak ada ke mana kita ni. Kita ni nak mati je. Menunggu hari nak mati, meninggal dunia. Kita nak ke mana? Kita nak menuju satu alam yang ketiga. Kita duduk ni alam kedua. Alam pertama mana Ustaz? Alam pertama ulama sebut alam rahim ibu. Kita duduk dalam satu alam 9 bulan 10 hari, duduk dalam perut ibu kita, namanya alam rahim ibu. Duduk dalam tu. Mak kita bawa pergi mana pun kita mesti ikut punya. Dia bawa pergi Maidin, kita ke Maidin lah. Mak kita bawa pergi surau, kita ke surau. Dia bawa pergi umrah, kita ikut sekali pergi Mekah. Tak, duduk dalam perut. Itu alam pertama. Alam kedua sekarang ni lah dia panggil alam dunia. Alam kedua yang sedang kita alami ni nama dia alam dunia. Dan yang ketiga yang saya sebut tadi, yang kita tanya nak ke mana tadi, kita nak pergi yang ketiga lah. Namanya alam kubur atau alam barzah. Itu alam yang ketiga. Alam kubur barzah ni apa? Ini tempat transit sementara menunggu hari kiamat. Nama dia alam barzah, alam kubur. Yang keempat, alam yang selama-lamanya besok, nama dia alam akhirat, alam mahsyar, syurga neraka. Jadi kita ada 4 fasa hidup ni. Kita baru duduk fasa kedua, nak menuju fasa yang ketiga. Fasa ketiga ni dipanggil alam kubur, tempat transit menunggu hari kiamat. Jadi tuan-tuan dah tahu dah hendak ke mana, jadi buatlah apa yang patut. Buatlah bekalan-bekalan yang terbaik untuk menunggu saat detik kematian kita masing-masing. Yang kita pun tak tahu, saya pun tak pasti, tuan-tuan ibu-ibu pun tak tahu bila kita semua ni akan dimatikan Allah. Siapa dulu, siapa kemudian pun kita tak tahu. Jadi apa yang paling penting buat masa sekarang ini adalah buatlah persiapan-persiapan yang perlu untuk hari mati kita. Sebab cerita mati ni tuan-tuan, semua orang percaya. Semua percaya tuan. Orang bukan Islam pun percaya mati. Cuma cara kefahaman itu mungkin berbeza. Dia percaya mati, lepas tu tutup buku, habis gitu je lah. Dia tak ada cerita akhirat. Tapi kita percaya mati, lepas tu sambung dalam kubur, sambung di mahsyar pula. Baik, itu ada keluar dalam laporan akhbar online, saya ada baca tadi. Ramainya orang-orang, apa dia panggil, jutawan bilioner dunia yang kaya raya ni, macam Elon Musk, pemilik Tesla,
yang Facebook, kan, ramailah orang kaya-kaya dunia, mereka sedang buat persiapan untuk hari kiamat. Tapi hari kiamat bukan kiamat yang kita percaya nak runtuh langit semua ni, bukan. Kiamat di situ dia ada tanda koma kat atas tu. Kiamat tu maknanya hari kehancuran, peperangan nuklear lah, tak apa-apa virus lah, apa benda yang ke depan yang tak tahu apa cerita lagi ni. Jadi puak-puak ni dia dah buat bekalan, tuan-tuan. Orang kaya-kaya ni dia buat kubur bawah tanah lah, dia siapkan bekalan air, bekalan ubat, segala bekalan lah. Dekat Kepulauan Hawaii ada pulau rahsia, tempat rahsia. Rupanya apa? Poin dia ialah puak-puak ni pun takut mati kat sebenarnya. Tak, dia pun takut mati kan, tapi itu dia punya preparation, dia punya bekalan-bekalan dia. Sedangkan kita punya bekalan nak menuju hari mati yang tanya tadi nak ke mana tadi, maka bekalan kita adalah ilmu, iman dan amalan. Itu 3 bekalan besar kita. Pertama ilmu, yang kedua iman, yang ketiga amalan. Inilah 3 yang digabung oleh ulama sebagai bekalan yang paling cantik, paling terbaik untuk kita bawa ke alam barzakh. Pertama ilmu lah. Dan ilmu ni sementara lah kita selalu sebut adalah ilmu agama. Dengan kita tidak menafikan ilmu dunia yang banyak manfaat untuk agama kita, kita ambil lah, kan, ilmu ni banyak. Ilmu agama kita cari, kita tuntut, kita kuliah maghrib, kuliah subuh, kuliah duha, tazkirah Jumaat, tazkirah Ramadan, semua itu ilmu akhirat. Ilmu dunia ni macam-macam lah, tuan, berlambak-lambak ada, kan, itu pun boleh ambil juga. Yang kedua adalah bekalan iman. Iman ni benda yang kita kena sentiasa upgrade lah kalau boleh. Kena perkemaskinikan iman kita masing-masing. Kena perkemaskan syahadah kita, keyakinan kita, kepercayaan kita kepada rukun-rukun iman yang 6. Sebab iman ni ialah ramai orang mengaku-mengaku beriman, tapi kadang-kadang apa yang dia sebut tak sama dengan apa yang dia buat. Dan bila kita mengaku beriman, Allah dah sebut ayat kedua surah Al-Ankabut, hasiban nasi ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Allah kata, adakah manusia itu menyangka dan mengira bahawasanya kami, yakni Allah, akan membiarkan mereka hidup begitu sahaja di atas dunia ini dengan mereka mengatakan amanna, kami telah beriman, sedangkan mereka belum diuji oleh Allah. Jadi cerita iman ni, tuan-tuan, dia adalah ujian. Lagi tinggi iman, lagi tinggi ujian yang Allah hadap untuk kita. Baik itu kita tengok para sahabat baginda yang mulia, Allah uji iman mereka masing-masing dalam keadaan yang sangat hebat, sangat tinggi, sangat luar biasa. Peristiwa Isra' dan Mi'raj betul-betul menguji iman para sahabat baginda yang mulia. Itu hebat, dah. Ada yang beriman betul, ada yang tak percaya. Ada yang 50-50. Tak, dia 50-50. Isra' tu dia nak percaya, tak percaya. Tak percaya kan, ini Nabi punya cerita. Nak percaya sekarang, cerita tak masuk akal. Dia jadi gitu. Tapi Abi Bakrin dah bagi contoh yang terbaik. Dia tak peduli apalah, dia kira Allah Rasul je on, jalan terus. Itu iman dia. Sebab itu Nabi kata, kalau timbang iman Abi Bakrin dengan seluruh penduduk dunia ni, berat lagi iman Abi Bakrin. Dia punya level dia sangat-sangat tinggi, tuan-tuan.
Dia punya tahap yakin tu dia tak perlu bukti apa dah. Kita hari ni beriman kadang-kadang nak bukti juga, kan? Saya bukan tak percaya seksa kubur, Ustaz, tapi dia ada tapi kat belakang tu. Tapi Ustaz percaya? Percaya. Ustaz pernah tengok? Tak pernah lah. Tu masalah. Dia kata itu pula masalah. Iman ni bukan nak nanti tengok, kan? Iman tu semua benda yang kebanyakannya kita tak nampak, tapi kita percaya dan wajib beriman. Sebab itu nombor 2, iman itulah bekalan terbaik yang kita nak bawa dalam kubur besok. Dan nombor 3, tuan-tuan, yang saya sebut tadi, bekalan terbaik adalah amalan. Amalan kita, tuan-tuan. Kita pun dah dekat sangat dengan Ramadan. Dalam masa-masa kecederaan seperti ini, masa kecederaan ni maksud saya makin hari makin dekat. Masa kecederaan ni maknanya kita pun tak pasti sempat masuk ke tidak Ramadan, tapi kita doa lah, macam imam baca doa tadi. Tak, kita minta Allah sampaikan usia kita Ramadan kali ni sebulan penuh dalam keadaan sihat walafiat, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebab apa saya kata sihat walafiat? Sebab Ramadan banyak orang sakit. Sakit lutut. Yalah, pasal tarawih lama kan. Ada yang sakit pinggang, sakit otak, macam-macam penyakit kita ni. Sakit otak pun ada. Paling banyak gastrik. Gastrik, tak boleh puasa. Pergi doktor, doktor kata gas tak banyak ni, terik aja lebih. Tu yang nama gastrik. Dengan doktor nak gelentong je. Tak. Jadi tuan-tuan, doalah bagi sihat, tuan-tuan. Tuan-tuan doakan kami, ustaz, ustazah, satizah, semua ulama-ulama yang ada ni, bagi sihatlah. Kami nak dakwah bulan Ramadan ni lagi dahsyat je. Jadual makin padat bulan Ramadan, makin sendat, tuan-tuan, kan? Jadi yalah, kita doa gitu. Sebab bekalan yang kita nak buat ni yang terbaik itulah dalam bulan Ramadan. Jadi amalan ni, tuan-tuan, kena pulun. Banyak, tuan-tuan, saya tengok mutaakhir ni, terutama dari sudut kita infak untuk berbuka puasa, kan? Penajaan mori berbuka sahur 10 akhir, ada ruang, ambil lah, tuan-tuan. Tak banyak pun ambil sikit, share-share ke adik-beradik je lah, masuk lah. Ni bukan hari-hari, tuan-tuan, setahun sekali je. Dan kita buat amalan macam ni, kita jangan berkira dengan Allah. Buat ibadah jangan berkira, sebab Allah Ta'ala dia tak pernah berkira dengan kita, kan? Contohlah kita berkira tak? Orang tanya kita, haji tahun ni tak masuk ke nama penajaan? Kita jawab, saya dah masuk, Ustaz, 20 tahun dulu. Baik cakap 100 tahun dulu, lagi puas hati tak? Jadi jangan berkira, tuan-tuan, tu tahun sudah lah, ni tahun ni. Tak. Sebab cerita infak ni, tuan-tuan, belanja harta ni, kita yang berkira dengan Allah. Saya baca dalam kitab Nasihat Agama dan Wasiat Iman 2 minggu lepas, dalam satu kuliah maghrib, bab sedekah. Saya pun baru jumpa, pasal baru baca kitab tu, jadi baru jumpa hadis. Satu hadis kudusi, Allah Ta'ala sebut lebih kurang macam ni lah. Allah kata apa? Wahai anak Adam, wahai manusia, belanjakan harta kamu di jalan aku, yakni di jalan Allah. Allah kata, nanti aku akan belanja kamu. Dalam hadis tu guna perkataan tu. Allah kata, kalau kamu, Allah kata, belanjakanlah harta kamu di jalan aku. Kalau kamu belanja harta kamu atas jalan aku, Allah kata nanti aku belanja kamu.
Allah belanja kan. Kita kalau ustaz belanja pun dah suka lah. YB belanja kita pun dah seronok kan. Ketua kampung belanja kita dah seronok. Pengurusi surau belanja kita, seronok dah. Ini Allah belanja kita. Habis cerita kan. Ulama kata maksud Allah belanja tu makna Allah ganti balik apa yang kita laburkan tu. Jadi kalau kita faham hadis ni tuan-tuan, ni hadis kudusi ya, kita tak bimbang dah nak infak apa-apa benda pun kan, tak takut. Sebab kita tahu pulangannya insya-Allah ada. Allah dah janji, dia ganti balik, dia bayar balik, dia belanja balik. Macam mana gaya Allah belanja itu serah pada Allah. Kita tak tahu. Mungkin kan, kita mungkinlah dalam seminggu berasa macam sakit pinggang ke lenguh tak. Tahu-tahu dalam 2-3 hari ni lega tuan. Tak ada makan ubat pun. Tak. Mana tahu itu punca lega sebab kita rajin sedekah. Dengan sedekah tu Allah ganti balik, pinggang kita lega elok. Sakit kepala berdenyut-denyut tiba-tiba hilang. Anak kita yang tengah nak ujung-ujung SPM nak habis ni, tahu-tahu dia berjaya dengan cemerlang besok ni. Kita tak tahu. Allah ganti tu pelbagai sudut. Jadi bismillah, jalan tu saja. Tak usah kira orang kan, kita buat berapa kita mampu kita buat. Kan? Sebab apa tuan-tuan? Allah jamin dia akan belanja kita balik. Dia ganti balik. Macam mana ganti tu serah pada Allah lah, pandailah diganti kot mana pun. Dah. Yang penting kita buat infak ni, kita usaha dengan sebaik mungkin. Saya tengok orang infak untuk berbuka mori ni pun boleh tahan juga tuan-tuan. Merata tempat saya pergi, saya intai-intai je semua tempat. Kebanyakannya masihlah, ada lagi lah yang kekosongan, ada lagi tak penuh lagi. Ada yang dah penuh, ada yang hampir penuh, ada yang hari ni buka, besok penuh. Bukan sikit-sikit punya harga tuan-tuan. Saya tengok ada yang kalau Masjid Al-Falah USJ 9 tu, satu malam punya penajaan 9,500 tuan-tuan, untuk 650 orang punya makan. Tu Masjid Al-Falah USJ 9, Tan Sri Said Zainal pengurusi dia. 9,500 satu malam tuan-tuan. Masjid Munawarah Seksyen 27 5,200. Untuk berapa orang makan tak pastilah, tapi satu malam 5,200. Paling tinggi saya pusing-pusing Masjid Hasanah Bangi, masjid ni Kubai Hijau tengah Bandar Baru Bangi. Itu tak banyak, satu malam 15,000 je. Satu malam 15,000 ringgit sahaja. Pagi buka, malam dah tutup. Mampus tuan-tuan orang Bangi. Pagi buka announcement, malam lagi tutup, 30 malam penuh. 15,000 satu malam. Bukan 1,500. Penuh tuan-tuan. Saya kuliah Slim River, Pondok Mualim kat atas sikit Ustaz Farhan punya tempat. Saya cerita benda ni, saya sebutlah Masjid Hasanah. Saya tak tahu berapa ribu, tapi saya dengar belah ribu. Habis-habis kuliah, mari pakcik tu salam, seorang jemaah. Dia kata, Ustaz sebut betul Ustaz, sebab anak saya AJK Masjid Hasanah Bangi, satu malam 15,000 Ustaz. Pagi buka, malam penuh. Bukan 1,500 kan, 15,000. Pensan kita sebulan. Tak. Tapi orang nampak pahala, orang tak peduli tuan-tuan. Orang tak peduli. Banyak saya jumpa orang-orang yang pemurah. Ada satu makcik tu, Masjid Munawarah tu, makcik bayar-bayar ibu-ibu, tapi tua lagi. Ibu-ibu sini saya tengok semua muda-muda. Tiba kan, nampak muda-muda. Seorang makcik tu 80 umur, bawa kereta kan, mandu dia ustazah. 80 memandu kereta sendiri. 5,200 satu malam tu tuan-tuan.
makcik tu orang pertama yang ambil. Saya kata hebat makcik ni, dah lah mandu sendiri, umur dah dekat 80. Lepas tu dia orang pertama pula yang ambil, buka penajaan, dia orang pertama isi borang. JK kata itu belum hebat Ustaz, ada lagi hebat makcik ni buat. Apa dia? Dia bukan ambil satu malam Ustaz, 4 malam dia tapaunya 20,800. Wih, saya kata hebat makcik ni. Itu tak hebat lagi Ustaz. JK ni betul ni. Dia kata tu tak hebat Ustaz, makcik tu bukan tahun ni je, tiap-tiap tahun 4-5 malam dia seorang. Oh, saya kata hebat makcik tu. Itu belum hebat lagi Ustaz. Aku kata biar betul makcik ni kan. Dia kata Ustaz, makcik ni dah lah tapau tiap-tiap tahun. Dia tapau 4-5 malam sekali. Lepas tu setiap tahun Ramadan Ustaz, dia duduk Mekah Ustaz, ibadah sebulan sampai raya baru balik. Tiap-tiap tahun tuan-tuan. Banyak dia makcik ni no. Dia banyak duit satu tuan, tapi nak boleh buat tu bukan semua orang duit banyak boleh buat macam tu tuan. Yang saya takut, duit kita lagi banyak, lagi kedekut. Dia datang penyakit tu. Sebab itu ingat pesanan arwah Tuan Guru Datuk Ismail Qamus. Kan dia pesan banyak kali kan. Dia kata duit yang ada di tangan kita belum tentu kita punya. Duit dalam bank, bawah bantal, dalam almari, celah mana yang kita simpan duit-duit kita tu belum tentu kita punya. Dah. Sebab apa? Kadang-kadang kita isi minyak Petronas penuh tangki 150, orang minyak punya duit tu. Tayar kita botak 4-4 tukar, kedai tayar punya duit tu, bukan kita punya. Kita pegang kejap je. Yang betul-betul kita punya, kata arwah Datuk Ismail Qamus, adalah semua yang kita infak, kita belanja, kita sedekah, kita wakaf, kita zakat, itulah kita punya. Jadi tuan-tuan, silakan belanjalah atas jalan Allah. Infak, sedekah, jariah, wakaf, menyumbang, sponsor, carilah apa ruang pun. Hari ni senang je tuan-tuan, scan QR code je, selesai masalah kan. Macam-macam orang yang memerlukan sumber keuangan. Saya malam ni ada saya bawa jualan buah kurma sikit untuk tuan-tuan kan. Tuan-tuan dapat dalam grup tu. Saya nak cerita ada 2-3 orang tuan-tuan yang dia beli kurma ni yang saya jual tu sebanyak-banyaknya. Ada seorang ni dia beli 150 pack 150 pack kurma Nabi. Satu RM20. 150 dah berapa tuan? 3,000 lebih kan? Lebih kurang kat 3,000. Jadi tuan-tuan, saya kata banyak Datuk beli. Saya pun tak tahu dia Datuk kan, baru kenal malam tu je. Dia kata Ustaz, saya nak belanja setah Ustaz, bulan puasa besok 1 Ramadan baru saya hadiah kat diorang. Sebab dia berkenan tengok packaging dia cantik kan, dalam kotak tu kan cantik. Jadi dia berkenan hak tu, dia pun beli banyak untuk sedekah dekat staf. Tadi hari ni je saya uruskan buah kurma ni, seorang muslimat pula dah kan. Saya uruskan kurma Mekjul tu dengan kurma Nabi tu, hampir nilaian dia RM10,000 kan. Dia beli 10 kartun hat Mekjul, 10 kartun hat Ajwa. Saya kata akak banyak akak beli ni kak, bawa mandi ke apa? Bawa mandi apa Ustaz? Nak sedekah kat orang. Duit dia banyak, tapi dia rajin sedekah. Tu saya kata tadi, bukan semua orang yang duit banyak boleh buat macam makcik tadi, muslimat ni, datuk tadi. Tak semua orang boleh buat lah. Kita takut bila duit dah makin banyak ni, dia makin sayang, sampai nak belanjakan anak bini pun jadi kedekut nanti, berkira kan. Sebab setan dia memang macam tu, dia hasut je kan. Allah sebut dalam Quran kan, asyaitanu ya'idukumul faqra,
Syaitan itu dia menjanjikan kemiskinan ketika kamu nak sedekah. Bila nak bagi, syaitan bisik. Kan kita nak bagi RM20, syaitan kata tak payahlah, RM2 dah lah dekat ustaz. Dia dah lah tiap-tiap bulan bawa tabung aja kerjanya. Bagi RM2 dah lah. Syaitan ni memang celaka tu. Kan dia kata bagi RM2 dah lah, nanti kau nak beli burger ke apa kan tak cukup duit katanya, kan miskin pula engkau asyik bagi banyak. Tu syaitan punya bisik. Syaitan dia kerja bisik je, dia menakutkan kita supaya miskin. Itu Allah sebut dalam Ali Imran tu, Allah dalam Quran. Kan dia hasut kita nak sedekah je, dia nanti miskin, nanti kau duit tak cukup, nanti kan bini nak makan tak ada, macam-macam dia bisik. Nampak kadang macam baik je bisik dia tu, tapi sebenarnya jahat tu kan. Itu kerja syaitan. Jadi sebab itu contoh saya sebut tadi, antara amalan yang sedekah ni saya suka wawarkan lebih. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dia datang dalam bentuk pahala yang instant, yang paling segera dalam ibadah kita. Pahala yang paling cepat dapat adalah sedekah. Maksud saya paling cepat dan simple. Seluk poket, buh duit, masuk dalam tabung ustaz. Contoh simple saja. Dia tak ada syarat yang ketat. Kalau semayang kita angkat takbiratul ihram kan, Allahu Akbar, belum sempurna lagi semayang, dia kena tunggu sampai bagi salam lagi baru settle. Puasa nawaitu sauma ghadin, start daripada subuh, maghrib baru settle puasa, lambat. Umrah haji lagi lambat lah ceritanya, melontar wukuf apa semua ni. Tapi sedekah ni seluk bubuh aja, jalan terus, pahala terus dapat tuan-tuan, instant. Sebab sedekah ni tak ada syarat. Dia tak nanti nak menghadap kiblat, tak perlu. Sedekah tak perlu ada air semayang. Afsal haji ambil semayang, saya nak sedekah ustaz, ini tahap wali ni, nak kena ada wuduk kan, tak payah, seluk poket masuk je. Sedekah tak ada nak nanti masuk waktu, tak ada. 24 hours tuan-tuan boleh sedekah. Sebab itu jalan mudah tuan-tuan, saya suka buat macam ni. Kita kan ada banyak grup WhatsApp kan, berpuluh grup ada, macam-macam grup wahara semua ada lah. Jadi kadang-kadang dalam tu kan ada kawan-kawan kita dimasukkan poster-poster infak kan. Baik itu kalau tuan-tuan surau ke apa buat poster infak, masukkan QR sekali, QR code. Saya suka save poster-poster tu. Lepas tu kita buka kita punya bank ke apa, cari yang scan, ambil kat galeri, tekan, terus hantar duit dia. Senang tu kan, tak payah nak salin-salin nombor akaun ni yang punya banyak 14 digit, 12 digit tu kan, tak payah. Jadi buat poster, bubuh je QR, senang orang nak sedekah. Jadi kita simpan poster tu, bila-bila terjaga 2 pagi, apa nak buat ni, sedekah lah, buka Maybank, tekan gambar tadi, dah scan, jalan terus sedekah RM5 tengah malam buta dah, siapa pun tak tahu. Jadi tuan-tuan, sedekah ni senang, mudah. Akhir zaman ni lagi senang. Kalau saya tengok ada satu video kemarin dekat Masjid KLIA, Masjid KLIA tu, tepi Tamu Haji tu, situ ada satu mesin baru dia buat, mesin untuk masuk duit sedekah. Macam kita masuk bayar touch and go tu, macam masuk kad bank kan, masuk duit dalam tu, siap keluar doa pula. Tuan-tuan masuk duit je dia keluar doa, doa untuk orang infak kan, kuat pula doa ni. Nanti ada pula orang kata, nanti orang tahu pula kita sedekah ustaz. Bukan main kuat doa dia kan, bukan main kuat doa dia. Tapi baguslah sistem tu tak. Sebab apa? Dia mendoakan untuk orang-orang yang infak. Macam-macam sekarang ni tuan-tuan sistem tu. Sebab zaman kita ni dah makin canggih tuan, makin canggih. Jadi kalau kita tak ikut kecanggihan tu, kita memang tinggal belakang ni. Kan, kita memang tinggal belakang.
Walaupun saya tengok kadang-kadang ada jugalah segelintir lah yang dia tak pandai lagi guna QR tu, dia tak erti. Kadang kan saya jual anggur apa semua kan, nak bayar QR, dia tak tahu ustaz nak tekan kat mana. Kan kadang kita nakal kan, sebelum nak tekan tu nampak pula dia punya duit dalam tu. Kita duk intai banyak duit Pak Haji ni kan. Jadi tuan-tuan, tekan je, scan, jalan tak mudah. Jadi itu contoh amalan sedekah. Ini semua Ramadan besok tuan-tuan akan tengoklah betapa dahsyatnya orang kita sedekah. Tak payah ustaz suruh tuan, Ramadan orang akan bagi, mesti orang bagi. Sedekah kita itu amalan. Baca Quran itu amalan. Quran ni tuan-tuan kena baca. Saya baca minggu lepas dalam Awani satu orang pakcik ni umur dia 103 tahun kan, hidup lagi. Wartawan tanya apa rahsia panjang umur, dia jawab, saya tak pernah tinggal baca Quran. Itu je jawapan dia. Pakcik ni umur dia 103 tahun. Dia kata saya baca Quran sejak muda, satu hari 3 kali saya baca Quran. Kita satu hari 3 kali mentega darah. Bukan baca Quran. Kita mentega darah 3 kali sehari. Pakcik tu baca Quran 3 kali sehari. Dia baca lepas subuh, lepas maghrib, lepas asar, lepas maghrib, 3 kali. Dan mata dia cerah elok tuan, dia tak pakai cermata. Logik lah, pasal hari-hari tengok ayat Quran, mata cerah. Kita pakai spek, saya pakai spek, mata tak apa nampak. Pasal banyak tengok benda bukan-bukan kan. Itu yang mata benda jadi kelabu asap kan. Pakcik ni hari-hari tengok Quran 103 tahun, mata dia cerah tuan. Dan satu yang dia pesan untuk kita semua, satu pesanan untuk kita semua. Apa dia tuan-tuan? Pakcik ni pesan satu, tuan-tuan pegang pesanan ni, saya pun pegang pesanan tu. Pakcik tu kata apa? Dia kata sesibuk mana pun kita, jangan tinggal baca Quran. Sibuk macam mana pun kita lah, wa ima kita ni pada menteri ke apa, sibuk sangat, Quran jangan tinggal. Itu je dia pesan. Sebab dia dah rasa kenikmatan tu, dia dah rasa nikmat membaca Quran, nikmat khatam Quran. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan, pakcik ni dah khatam Quran lebih 100 kali. 100 kali tuan. Jadi tuan-tuan, moga-moga itu jadi inspirasi buat kita lah, semangat pada kita lah. Jadi itu contoh amalan. Kita baca Quran, kalau Ramadan tadarus lah kan, baca Quran, tadarus, kita sedekah, bagi makan orang berbuka puasa, petang-petang beli mutabak ke lebih sikit, hantar jiran sebelah. Jadilah kan, benda ni kita hanya buat Ramadan je tuan-tuan. Tuan-tuan akan nampak orang tekan loceng, ketuk pintu, bagi salam petang-petang menjelang maghrib, hantar makanan, hanya terjadi dalam bulan Ramadan sahaja. Bulan Syakban orang tak buat. Ni bulan Syakban ni orang tak buat lagi. Kalau ada petang besok orang hantar makanan, kita pun susah hati tak? Assalamualaikum ji, Waalaikumsalam, ada apa mak maghrib ni, nak hantar makanan sikit. Kita pun tengok Pak Haji tu atas bawah kan, dia kata tak lama orang tua ni 2 kali Jumaat meninggal dah ni kan, macam tak pernah bulan Syaban orang hantar lauk. Biasa Ramadan orang hantar dah petang-petang kan. Itu peluang, ambil, tak payah banyak-banyak pun tak apa. Tepung pelita 5 berapa ringgit harga sekarang, kot 5 RM3 ke tak tahulah, harga baru ni kan. Hari ni pun SST pun dah naik 6 jadi 8% dah. Mampu barang semua naik. Jadi sebab itu tak kira asal infak, kita carilah peluang. Baca Quran, tadarus, sedekah, bayar zakat fitrah, kita qiyamul lail besok, bersahur jangan tinggal, segerakan berbuka puasa, semayang tarawih jangan tinggal.
Itu kita pesan. Sembahyang sunat tarawih ni tuan-tuan, nama pun sunat, tapi dia sunat muakkad. Sunat muakkad yang dituntut kita buat secara berjamaah. Kalau boleh di surau masjid. Berapa rakaat ustaz? Terpulang lah. Dia kaedah dia 8 pun boleh, 20 pun okey, 36 pun cantik. Tapi di Malaysia ni tinggi-tinggi 20 lah, 36 tak pernah jumpa lagi. Kan? Kalau malam pertama kita tarawih 36, lepas tu seminggu tak semayang betul. Patah pinggang bang, 36 yang buat pasal. Jadi tuan-tuan, 8 pun okey, 20 pun cantik. Yang 8 okey, 20 pun tak apa. Jangan mengondem satu dengan lain. Geng 8 kutuk geng 20, geng 20 pandang lekeh geng 8. Ada tak kadang-kadang? Kan biasa surau tu buat 20 contoh tak? Habis 8, geng 8 bangkit keluar kan. Yang geng 20 tak payahlah beria tengok belakang. Kau tengok orang yang keluar tu apa hal? Lantak dia nak buat 8 ke sekali dia lah. Yang kita pula siap tengok-tengok siap kira kan. Ni muka-muka 8 ni. Macam kita dah ahli syurga sangat dengan 20 tu kan. Jadi tak payah tuan-tuan, tak payah tengok-tengok belakang. Saya perhati benda Allah tu. Pasal aku pun lalu 8 aku hilang. Jadi gen 20 asyik memandang pula daripada depan. Sakit pula hati aku kan. Jadi tak payahlah tengok. Sekali orang tu lah nak buat 8 ke berapa, biarlah kan. Yang penting buat tarawih, itu je kan. Boleh berjamaah silakan. Tak boleh berjamaah ataupun macam ni tuan-tuan, kita tak larat 8 ke 20 tak larat kan, sebenarnya duduk. Tarawih boleh duduk tuan-tuan, jangan risau. Saja-saja duduk pun boleh, tak ada masalah. Sebab dia bukan fardu. Sebenarnya fardu yang wajib dipanggil berdiri bagi yang mampu kan, itu sebenarnya fardu. Sebenarnya sunat tuan-tuan saja duduk boleh. Ataupun tuan-tuan dah buat 4 kan, nak naik yang 5 dengan 6 tu dah macam lenguh lah ustaz, duduk lah. Carilah ruang-ruang tepi ke dinding kan, duduk lah. Jangan duduk belakang imam lah. Handal pula 4 gaya tu kan, nanti soft tu jadi tak apa nak comel lah tak. Carilah tepi-tepi macam tu, kena cerdik lah sikit. Jadi tak larat berdiri, duduk, tak ada masalah. Ataupun ibu-ibu lah ada hari letih sangat kan, tak larat lah bang nak pergi surau malam ni, saya terawih kat rumah je lah, boleh, tak ada masalah. Terawih kat rumah. Terawih ni makna bertenang-tenang. Habis main isyak, ibu-ibu buat terawih 2, lepas tu relax dulu, lunjur kaki, rehat 5 minit, lepas tu bangun pula 2 rakaat, lepas tu lunjur lagi, gulung dengan telekung, lepas tu terlelap. Dah tahu dah orang perempuan ni macam tu. Dia punya nyandor dengan telekung dia karang, memang syahid dia kan, masuk syurga terus. Tengok 2 je rakaat dapat tarawih malam tu kan, lepas tu dah tak larat dah ustaz. Jadi kita cuba tuan-tuan, kalau boleh kita pesan jangan saja-saja tinggal tarawih. Ingat pesanan tu untuk saya juga kan, sebab tarawih ni bulan lain tak ada tuan-tuan, Ramadan saja. Malam ni jangan cuba buat tarawih, datang jair kan, angkut pengurusi dulu kan, jenuh menjawab tak? Bulan Ramadan saja. Jadi kalau boleh berjemaah sila, tak boleh semayang seorang di rumah. Kalau tak boleh gak semayang seorang, tidur je lah, tak payah tarawih. Senang kan. Jadi mana yang boleh ibadah, itulah yang kita cuba pulun. Sebab apa tuan-tuan? Sebab pahalanya besar insya-Allah. Baik, itu 3 lah yang saya sebut sebagai apa dipanggil bekalan-bekalan yang boleh kita siap untuk hari akhirat kita. Dan soalan yang terakhir di situ, dan kenapa? Maksud dia, kenapa kita wujud atas dunia ni? Apa tujuan dia? Tujuan dia illa liya'budun
Tidak aku ciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk mengabdikan diri kepada aku. Jadi kenapa kita wujud? Tujuan dia adalah untuk kita taat, patuh dan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Tuan-tuan, ibu-ibu sekalian,